Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Faraid, pelajaran yang ketiga yang bertajuk Pusaka Nenek. Bagi pelajaran yang lepas, kita telah pun masuk tajuk Pusaka Bapa, Datuk dan Ibu, dan hari ini kita akan masuk Pusaka Nenek. Murid-murid boleh lihat kepada carta gambar dan pengenalan mengenai nenek yang mempusakai. Okey, maksud nenek yang mempusakai ialah nenek sebelah bapa, iaitu ibu kepada bapa ataupun ibu kepada ayah kita lah, kan kita panggil nenek. Yang kedua, nenek sebelah ibu, iaitu ibu kepada ibu dan hingga ke atas. Ini adalah carta gambarnya, murid-murid boleh lihat ya. Murid-murid boleh lihat dalam kitab Faraid, muka surat 17. Kita lihat pula bahagian pusaka nenek. Yang pertama, nenek sebelah bapa mendapat fardu sudus 1/6. Dan yang kedua, nenek sebelah ibu mendapat fardu sudus 1/6. Dengan syarat apabila si mati tidak meninggalkan bapa dan ibu. Maksudnya bapa dan ibu kepada si mati telah tiada. Jadi nenek sebelah bapa akan dapat fardu sudus 1/6. Dan nenek sebelah ibu akan dapat fardu sudus 1/6. Kita lihat pula apabila si mati meninggalkan bapa. Maksudnya bapanya masih ada lagi dan ibunya dah tiada, maka nenek sebelah ibu tidak terhalang daripada mendapat fardu sudus 1/6. Maksudnya nenek sebelah ibu akan dapatlah pusaka tu 1/6. Lihat yang kedua, apabila si mati meninggalkan bapa, maksudnya bapa tu masih ada lagi tapi ibunya telah tiada, maka nenek sebelah bapa akan terhalang daripada mendapat fardu sudus 1/6. Nenek sebelah bapa dia tak akan dapat pusaka. Dia tak akan dapat pusaka 1/6 bahagiannya. Seterusnya, apabila si mati meninggalkan ibu, maksudnya ibunya masih ada lagi tapi bapanya telah tiada, maka nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu terhalang daripada mendapat fardu sudus 1/6. Kerana si mati masih lagi ada ibu. Jadi nenek sebelah bapa tak akan dapat pusaka dan nenek sebelah ibu pun tak akan dapat pusaka. Ini adalah ringkasan tentang nenek yang terhalang, iaitu mahjub oleh ibu dan bapa. Maksudnya dia tak dapat pusaka fardu sudus sebab si mati masih lagi ada lagi ibu dan ada lagi ibu dan bapa. Jadi mana yang tidak dapat pusaka? Nenek sebelah ibu, kalau si mati meninggalkan ibu, dia tak dapat pusaka. Nenek sebelah bapa, kalau si mati masih lagi meninggalkan ibu dan bapa, nenek sebelah bapa tidak mendapat pusaka. Kita masuk kepada penyelesaian masalah pusaka nenek. Okey, yang pertama, nenek mendapat bahagian fardu sudus 1/6 jika si mati tiada bapa dan ibu. Maksudnya si mati ni dia tidak meninggalkan bapa dan tidak meninggalkan ibu, nenek akan dapat sudus 1/6. Okey, contohnya macam mana? Seorang yang mati meninggalkan, dia tinggalkan isteri, lepas tu dia tinggalkan nenek, saudara lelaki sebapa. Jadi ini yang tinggal, isteri mendapat kadar pusaka 1/4 kerana tiada anak. Kalau ada anak 1/8 ya, kena ingat. Lepas tu nenek mendapat 1/6 sebab si mati tidak meninggalkan bapa dan ibu. Jadi dia tak terhalang daripada mendapat pusaka 1/6. Saudara lelaki sebapa akan dapat asobah, baki keseluruhan harta yang telah diagihkan kepada isteri dan nenek. Kita tengok pula kepada asal masalah. Ingat lagi yang cikgu pernah ajar sebelum ni, asal masalah macam mana nak cari antara teknik-teknik yang cikgu ajar ataupun mana yang boleh bahagikan dengan kadar pusaka. Ataupun contoh kita nak cari asal masalah macam mana. 4 kita boleh 1/4 bagi isteri, 4 boleh bahagi dengan 4/1, tapi 6 tak boleh bahagi dengan 4. Kalau 8 pula, asal masalah 8 boleh bahagi dengan 4, boleh dapat 2. Tapi asal masalah 8 tak boleh bahagi dengan 6. Kita tengok pula asal masalah 12. Asal masalah 12 boleh bahagi dengan 4. Dan asal masalah 12 pun boleh bahagi dengan 6. Awak boleh guna kalkulator kira bahagian dia pula. Bahagian untuk isteri.
12 bahagi dengan 4 akan dapat 3 bahagian. Okey, untuk nenek pula 12 bahagi dengan 6 akan dapat bahagian 2. Saudara lelaki sebapa pula akan dapat kadar pusaka asobah yang mana dia akan dapat baki harta pusaka. Okey, macam mana kita nak cari? 3 untuk isteri, bahagian isteri, dan nenek bahagiannya 2. 3 tambah 2, 5. Jadi asal masalah 12 kena tolakkan dengan 5. Bila tolakkan dengan 5, dapatlah jawapan dia 7. Okey, dan kita tengok pula kepada sah masalah pula. Kita sahkan masalah 3 tambah 2 tambah 7 bahagian akan dapat sah masalah 12. Sama macam asal masalah. Kita lihat masalah yang kedua pula. Nenek sebelah ibu mendapat bahagian fardu sudus 1/6 walaupun si mati ada bapa. Jadi si mati tu siapa? Isteri lah. Contohnya seorang yang mati meninggalkan suami. Jadi yang matinya isteri. Suami, nenek sebelah ibu dan bapa. Suami mendapat kadar pusaka 1/2. Nenek sebelah ibu kadar pusaka 1/6. Dan bapa akan dapat asobah. Okey, asal masalah pula. Okey, ni boleh bahagikan dengan 6. Jadi 6 bahagi 2 dapatlah bahagian kepada suami 3. 6 bahagi 6 dapat bahagian kepada nenek sebelah ibu 1 bahagian dan bapa akan dapat asobah. Macam mana nak kira asobah? Okey, bahagian suami dan nenek sebelah ibu tadi 3 tambah 1, 4. Asal masalah 6 tolak dengan bahagian 4 tadi dapat jawapan 2. 2 asobah yang bapa dapat bahagian 2. Dan kita sahkan masalah dia. 3 tambah 1 tambah 2 dapat jawapan 6. Sama dengan asal masalah. Jadi betul, sah masalahnya 6. Yang ketiga, nenek sebelah bapa atau ibu terhalang. Ini mahjubah jika si mati meninggalkan ibu. Si mati meninggalkan ibu dan ibu akan dapat kadar pusaka 1/6. Nenek tidak akan mendapat pusaka. Anak lelaki dapat asobah. Asal masalah tetap 6 lah. Sebab kadar pusaka hanya ibu 1/6. Jadi bahagi dengan 6, bahagian ibu akan dapat 1 bahagian dan asobah akan mendapat 5 bahagian. Sebab 6 tolak dengan 1 bahagian ibu akan dapat 5 bahagian untuk anak lelaki. Untuk nenek pula kadar pusaka mahjubah. Dia terhalang daripada mendapat pusaka sebab si mati masih lagi meninggalkan ibu. Jadi nenek tidak mendapat pusaka, bahagiannya kosong. Okey, sahkan masalah 1 tambah 5, 6. Jadi sama dengan asal masalah. Okey, yang keempat, nenek sebelah bapa terhalang iaitu mahjubah jika si mati meninggalkan bapa. Okey, contoh seorang yang mati meninggalkan warisnya isteri, jadi yang meninggalnya suami. Isteri kadar pusaka 1/4, tiada anak. Bapa akan dapat asobah. Nenek sebelah bapa mahjubah, dia terhalang daripada mendapat pusaka. Okey, asal masalah. Kadar pusaka 1/4. Jadi asal masalahnya 4 juga. Isteri 4 bahagi dengan 4. Bahagiannya akan dapat 1. Bapa akan dapat asobah 4. Asal masalah tolak dengan bahagian isteri 1. Okey, 4 tolak 1, 3. Jadi bapa akan dapat 3 bahagian. Dan nenek sebelah bapa mahjubah, terhalang daripada mendapat pusaka, kosong. Dan kita sahkan masalah dia. Bahagian isteri dan bapa 1 tambah 3. Sah masalah 4. Sama dengan asal masalah 4. Baiklah murid-murid, ini adalah kesimpulan pusaka nenek yang kita telah pelajari pada hari ini. Harap murid-murid dapat memahaminya dengan baik. Berikut adalah latihan yang murid-murid perlu lengkapkan mengenai pusaka nenek yang kita telah pelajari pada hari ini. Boleh salin dalam buku tulis ataupun print. Setelah siap, snapkan dan hantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.